Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Khamis 7 Mac. Sebanyak 266 projek pembangunan berpaksikan rakyat dilaksanakan di bahagian Limbang melibatkan peruntukan berjumlah RM462.1 juta. Pimis Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jahaitun Openg berkata, keseluruhan projek itu dibiayai kerajaan negeri bagi manfaat rakyat di utara Sarawak. Pada 29 Februari 2024, sebanyak 93 projek telah dilaksanakan dengan jayanya, completed, iaitu lebih kurang 37%, dan 91 projek lagi dalam pelaksanaan, dan 57 projek dalam rancangan. Ini projek 266 projek ini pada keseluruhannya adalah dibiayai oleh kerajaan negeri. Manakala bagi tahun 2025 hingga 2030 fokus kepada pelaksanaan projek mega untuk bahagian utara Sarawak seperti Lebuhraya Pesisir Utara. Beliau menyatakan demikian pada sidang media selepas meninjau perkembangan projek tebingan Sungai Limbang. Dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata, Sarawak akan memanfaatkan Sungai Limbang dan Sungai Terusan di Lawas bagi penghasilan tenaga boleh diperbaharui melalui sumber kuasa air melata. Kita akan membuat kajian untuk untuk membekalkan tenaga daripada cascading power source yang terdapat di Sungai Limbang dan Sungai Terusan. Saya nak sebutkan di sini, ini tiada gena-mengena dengan pengambilan tanah ataupun tanah akan submerge, tapi ini adalah menerusi aliran sungai, air sungai saja. Dan ini adalah satu teknologi baru. Dan kalau kita lihat negara Kanada, Quebec, 50% tenaga di Kanada adalah menerusi cascading power source, cara daripada sungai. Terdahulu, beliau turut melawat perkembangan projek Jambatan Sungai Limbang serta Kompleks Pentadbiran Bersepadu ISC bahagian Limbang yang bakal menempatkan 11 agensi dan jabatan kerajaan negeri di kompleks tersebut. Pihak pentadbiran Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak diminta untuk lebih peka terhadap keperluan pelajar, khususnya tempat penginapan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, hasil tinjauan ke asrama pelajar di UiTM Kota Samarahan, beliau mendapati keadaan kediaman yang agak uzur. Saya pergi tengok keadaan UiTM dan di tempat penginapan pelajar lah, dan saya merasakan sesuatu yang perlu kita perbaiki, dan saya sendiri pun tidak berpuas hati dengan bukan semua tempat, ada sebahagian tempat itu yang kolejnya, asrama yang agak uzur. Tinjauan Datuk Seri Diraja Dr. Zamri ke UiTM Kota Samarahan diadakan setelah mendapat maklum balas pelajar semasa sesi jelajah semarak kampus Madani di Sarawak. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Kuching. Sementara itu, program Semarak Kampus Madani di Politeknik Kuching Sarawak menyelahkan pelbagai inovasi serta program pembelajaran sepanjang hayat PSH dan keusahawanan para pelajar.
Antara produk inovasi yang dipamerkan oleh para pelajar dan peserta adalah rekaan fashion, Internet of Things IoT dan pembuatan sabun daripada minyak terpakai, serbuk lada dan minyak wangi yang dihasilkan oleh alumni Polisisi. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir dalam lawatan kerja ke Sarawak menamatkan sesi turun padang program Semarak Kampus Madani di Zon Sarawak berkesempatan menyaksikan lebih dekat produk-produk inovasi tersebut. Seramai 33 peserta berkongsi pengalaman dengan menunjukkan proses penghasilan gelang manik dan mi kolok yang dipelajari menerusi kursus PSH. Ia merupakan kursus jangka pendek yang ditawarkan oleh College Community kepada komuniti setempat untuk mendapat kemahiran baharu yang boleh dimanfaatkan bagi menjana pendapatan. Program Semarak Kampus Madani merupakan hasil cetusan idea Datuk Seri Diraja Dr. Zamri yang berkonsepkan aktiviti turun padang bersama-sama pemimpin di KPT untuk meninjau sendiri situasi di institusi pengajian tinggi. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak optimis loji air di bahagian Limbang berkemampuan untuk menghasilkan 87 juta liter air sehari MLD bekalan air terawat. Menurut Menterinya Datuk Seri Julaihi Narawi, beliau telah membuat lawatan ke loji rawatan air Berawan Limbang yang kini menghasilkan 40 MLD air terawat. Kapasiti pengeluaran bekalan air boleh dipertingkatkan kepada 87 MLD bekalan air terawat. Loji-loji rawatan air yang terletak di daerah Limbang dan Lawas boleh menghasilkan 87 MLD air terawat berbanding permintaan terhadap air kini berjumlah 40 MLD. Namun, jelasnya cabaran pada masa ini ialah kadar kehilangan air yang tidak terhasil yang perlu diatasi segera. Menerusi kenyataannya di Facebook, sumber air dan pembinaan loji rawatan air baharu adalah satu keperluan segera selain pemasangan saluran paip baharu dan gantian paip uzur dengan paip baharu di kawasan yang telah dikenal pasti. Menurut kenyataan yang sama memberitahu, beliau turut berkesempatan meninjau muka sau air mentah Sungai Limbang yang terletak 27 km dari Pejabat Laku Management Limbang. Terdahulu, sebelum lawatan kedua-dua tapak, Datuk Seri Julaihi telah diberi taklimat oleh Pengurusan Laku Management dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar mengenai keadaan bekalan air terkini di daerah Limbang dan Lawas. Taburan hujan lebat setempat di kawasan Tadahan Ulu Katibas di bahagian Kapit telah menyebabkan seperihan besar balak dan dahan dihanyutkan ke Sungai Rajang di tengah Sarawak sejak beberapa hari lepas. Pengarah Hutan Sarawak Datuk Hamdan Mohamad berkata, tinjauan awal pada Ahad lepas mendapati kira-kira 10 tapak yang menjadi punca utama kejadian tanah runtuh di kawasan berkenaan. Berdasarkan data Jabatan Meteorologi Malaysia dan Hidrologi, intensiti tinggi hujan setempat yang berlaku di kawasan Tadahan itu boleh menyebabkan tanah runtuh di sepanjang Sungai Nyawai, Sungai Takai dan Sungai Kalimau Besai yang merupakan 3 sungai dalam Tadahan Ulu Katibas. Sehingga kini, kejadian tanah runtuh ini berlaku di Taman Hidupan Liar Lanja Entimau yang tiada aktiviti pembalakan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan persidangan antarabangsa pengurusan hutan tropika secara berkekalan di Kuching. Pusat Khidmat Dun Tanjung Batu memberikan sumbangan buah kurma kepada kaki tangan Jabatan Kerajaan JKK dan NGO sebagai buah tangan bersempena sambutan Ramadan. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang berkata, sumbangan kurma merupakan simbolik sambutan Ramadan kepada masyarakat Islam. So I think this is an annual event for our Pusat Khidmat to serve to let the different culture we respect and then let them to know that we also care for them. So I'm happy that more and more people is coming to say that we join together. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita di Pusat Khidmat Tanjung Batu. Sumbangan itu melibatkan sebanyak 2,500 kotak buah kurma. Sumbangan kurma merupakan aktiviti tahunan menjelang Ramadan yang diberikan kepada masyarakat beragama Islam, tanda keakraban masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.